Video kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana pelajar menggunakan ID portal digital KPM boleh melakukan aktiviti permainan ataupun kita namakan gamifikasi menggunakan Minecraft Education Edition seperti ini. Okey, kita akan tunjukkan step by step. Untuk makluman guru-guru atau pelajar di luar sana, ibu bapa sekalian, menggunakan ID portal digital KPM ni tidak hanya terhad untuk aplikasi Google, tetapi sebenarnya kita boleh juga menggunakan aplikasi-aplikasi percuma dengan ID yang sama. Kita boleh aktifkan untuk Office 365, Microsoft Word, Excel dan sebagainya. Yang saya ingin kongsikan di sini adalah bagaimana anda boleh mengaktifkan dengan ID portal digital KPM Minecraft. Okey, terlebih dahulu kita akan buka Minecraft ini. Seperti biasalah, kita akan log masuk ID portal digital KPM. Kita pilih bahagian menu murid dan kita pilih across aplikasi Microsoft. Kita ambil Minecraft Education Edition. Kemudian kita akan download. Ada beberapa versi ni, versi untuk Windows dan juga versi untuk Apple. Apple ni yang menarik, ada dua, untuk MacBook ataupun iMac dan sebagainya menggunakan Mac OS X dan juga Apple iPad. Okay, kita download tapi saya ingin buat sedikit pesanan lah. Saiz dia agak besar, tetapi kita sekali download saja. Saiz dia lebih kurang 300 MB. Jika nak bandingkan dengan aplikasi seperti PUBG sebagainya ataupun Call of Duty, saiz dia lagi besar, 1.5 gig. Okay, lebih kurang 3 kali ganda. So langkah pertama kita download dulu. Kemudian bila kita selesai saja download, so saya tunjukkan bentuk filenya. Kalau kita menggunakan Windows, ini filenya, download. Okey, ini Minecraft ni, saiz dia lebih kurang 314 MB lah. Okey, so selepas kita download, kita install seperti biasalah, klik dan install ke dalam komputer anda, Windows anda. Tetapi untuk kali ni saya skip sajalah langkah ini sebab saya dah telah install, saya siap. Lepas kita install, kita akan buka aplikasi ini. Okey, ini paparan muka utama dia bila kita, sebaik saja kita buka aplikasi ini. So untuk permulaan bagi pelajar ni, sebenarnya kita ada ID, kita boleh guna ID portal digital KPM yang sama kita guna pada Google Classroom. So hari ini saya akan bersama anak saya Aiman Farhan untuk bantu saya bagaimana menerangkan kepada pelajar-pelajar menggunakan Minecraft Education Edition. Untuk langkah pertama, selepas buka, klik sign in. Tunggu seketika dan kita akan masukkan ID portal digital KPM, ID yang sama yang kita guna Google Classroom. Masukkan ID, Aiman. Okey, ini ID-nya. M untuk murid, kalau G untuk guru. So kita tunggu. ID ni mana nak dapat? Kita boleh dapatkan daripada guru-guru admin di sekolah lah, guru ICT ataupun guru penyelaras besar di sekolah, minta bantuan mereka. Ataupun untuk pelajar-pelajar negeri Johor, boleh ke Facebook negeri Johor untuk mendapatkan sistem carian ID. Tekan next. Okey, tekan next. Okey, dia akan bawa kita ke paparan utama Google pula. Jangan risau, jangan betulkan siaran anda betul ini, sebab kita guna tadi masih lagi tidak menggunakan single sign on. So dia akan buka satu paparan Google, masukkan ID yang sama untuk kali kedua. Nanti pihak Microsoft Malaysia akan bekerjasama dengan pihak ID portal digital KPM untuk pastikan satu ID sekali login saja. So tekan next. Masukkan password. Ingat password, kalau terlupa password, hanya boleh reset adalah admin sekolah saja. Boleh minta bantuan admin sekolah untuk dapatkan password yang baru lah, kalau jika berlaku kita terlupa ataupun dah login selepas 6 bulan yang lalu. Tekan sign in. Kita tunggu seketika untuk penggunaan kali pertama. Kita akan sign in required. Dia akan membaca dulu data dia. Jadi agak menarik, aplikasi Minecraft Education Edition ni. Sebenarnya pelajar boleh menjana kreativiti beliau untuk membina, ataupun kita sebagai ibu bapa boleh. Okey, kita akan terus
kepada pengenalan dulu, mungkin Aiman boleh terangkan macam mana untuk mencipta avatar atau menukar karakter avatar ataupun karakter-karakter yang ada dalam ni. Untuk makluman tuan-tuan, Minecraft Education Edition ni merupakan konsep gamifikasi di mana salah satu elemennya adalah ada avatar. So boleh terangkan Okey, ini adalah avatar. Okey, kalau kita nak tukar avatar, kita perlu tekan di sini. Okey, biar saya terangkan nama karakter ni. Nama karakter ni ialah Alex. Ni pula adalah Steve. Ini adalah dua karakter default yang diberikan lah. So kita boleh tukar lagi beberapa karakter di bawah. Mungkin Aiman boleh akan tunjukkan caranya. Okey, cara-caranya, okey, contoh saya pilih ni. Lepas tu kita tekan confirm di sini dan dia akan terus jadi karakter ini. Okey, ada sebelum kita masuk bermain ni, apa peranan setting tersebut? Okey, setting ni kita boleh setting kita punya keyboard, controller, touch. Ni kalau touch ni kita Touch okay, touch ni untuk kita main dalam handphone ke iPad ke. Okey. Ni profil, video, audio, dan sebagainya lah. Okey, kita kembali pada paparan utama. Kita boleh terus tekan play lah. Okey. Okey, mula-mula sekali untuk kita bermain game Minecraft Education Edition ni, kita perlu menekan create new. Tekan new sekali lagi. Okey, kita dalam game tersebut mempunyai dua mode, iaitu survival dan kreatif. Apa perbezaan survival dan juga kreatif? Boleh terangkan apa perbezaannya? Kalau dalam mode survival, kita perlu survive dalam sebuah tempat untuk kita boleh buat rumah, memancing dan sebagainya. Maksudnya terpaksa berdikari sendirilah tanpa ada barang-barang bantuan lah. Kita kena cari sendiri seperti pokok sebagainya untuk jadikan bahan, betul? Yang kedua, boleh terangkan mode kreatif? Okay, mode kreatif dia mempunyai semua barang-barang terdapat dalam inventory kita. Kita boleh buat mencipta pelbagai benda seperti rumah, kita boleh buat kolam dan sebagainya. Okey, boleh terangkan sikit difficult apa level yang ada? Okey, difficult ni difficulty ni kita ada peaceful, easy, hard, normal and hard. So untuk permulaan kita cadangkan ambil easy Okey, selepas tu untuk kita join game ini, kita perlu tekan play. Okey, ada dua cara sebenarnya. Sama ada kita jadi host. Tadi kita terus tekan butang play. Butang play bermaksud kita terus bermain lah. Kalau ada satu lagi butang tadi sebelum play tu, kita jadi host, maksudnya kita boleh jemput berapa pelajar ataupun berapa dalam networking sama untuk sertai dunia yang sama untuk bermain bersama. Okey, sangat menarik lah. Tetapi kita tunjuk contoh dulu untuk menggunakan permainan secara individu terlebih dahulu. Okey, selepas kita login, ini paparannya. Kita akan terangkan dulu macam mana nak bermain dia. Tekan how to play. Aiman terangkan. Okey, ini untuk basic dia. Kita ada control. Kita guna WASD untuk gerak. Okey, kita tekan space untuk lompat. Dan kita boleh tekan W dua kali untuk dia supaya lagi laju, boleh lari. Okey, kalau kita left click, kita boleh pecahkan satu blok. Okay. Kalau dekat right click, kita boleh letak ataupun kita untuk membuka pintu ke apa ke. Okey. Okey, untuk sneaking kita boleh tekan shift. Okey, kita pergi kepada permainan je. Kita akan mulakan. So kita akan mulakan. Kalau di sini tuan-tuan tengok, sebenarnya ada beberapa kategori world lah. Yang ni yang default dia, yang dah ada bangunan. Maksudnya kena cari tempat yang lapang untuk membina dulu. Mungkin cari tempat yang lapang dulu. Kita boleh bergerak. Ataupun nak cepat, kita boleh lompat terbang. Cara dia tekan space 2 kali. Okey, kita lompat tinggi, kita pergi naik tinggi, kita seolah-olah berada di udara lah. Okey, macam mana kalau kita nak tunjuk mode kita bukan tangan saja ni, kita nak
player ataupun one player, nak tengok bentuk, boleh tukar tak mode tu yang bukan nampak tangan saja. Okey, kita tekan sini balik, kita setting. Kita pergi ke video, kita pergi kamera. Okey. Kita pergi third person, kita boleh buat third person back atau third person front. Okay, cuba. Okey, untuk ni contoh. Third person back. Kita balik ke video. Okey, ni daripada third person front. Okey, ambil yang back lah. Cuba kita ambil third person back. Sebagai contoh, kita nak nampak orang itu, karakter avatar tersebut. Okey, boleh cari tempat yang agak rata. Ni space 2 kali tadi dia terbang. Okey, kat bawah tu kita nampak ada ruang rata sikit. Kita boleh mula menu dari situ. Okey, kalau kita main survival, kalau kita jatuh ni adakah akan mati? Ia akan mati. Okey, maksudnya mode survival, kalau kita jatuh dia akan terus mati lah. So kita akan mulakan pembinaan. Nanti kita terangkan macam mana nak ambil inventory peralatan sebelum memulakan tugasan. Tetapi harus diingat, kalau kita ambil mode survival, kita kena cari sendiri bangun peralatan tersebut inventory. Dia tak terus ada dalam box kita. Okey, boleh buka inventory. Tekan apa? Okey, kalau kita nak buka inventory, kita perlu tekan E. Okey. Kalau mode survival, semua ni tak ada lah, betul? Dia cuma ada ini je. Ini dengan ini je. Oh, ada basic sajalah. Okey, kita akan terangkan apa jenis-jenis inventory yang ada. Pertama, construction. Construction ni dia macam ada blok-blok untuk buat kita bina rumah, tangga, tingkap dan sebagainya. Dan ketika kata lain, kalau kita nak bina sesuatu bangunan, kita boleh ambil bahagian construction, inventory construction. Yang kedua, equipment. Contohnya kita boleh ada helmet, ada baju, baju perisai, senjata dan sebagainya lah. Okey, maksudnya kita klik, drag and drop pada bahagian sebelah, betul? Cuba tunjukkan demonstrasi. Sebagai contoh. Letak situ. Okey, dia pakai helmet. Okey, ni kira macam aksesori. Okey, kita tengok pula yang tab yang ketiga, item. Okay, item ni kita boleh untuk menambah aksesori dalam rumah, dan seperti katil, crafting table, tempat memasak dan sebagainya. Okey, ada banyak item peralatan barang-barang sebagainya lah. Nanti kita boleh cuba. Okey, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, nature. Dia seperti ada barang-barang yang semula jadilah, seperti tanah, pumpkin, anak pokok. Okey, maksudnya nature ni lebih kepada peralatan ataupun bahan-bahan yang bumi lah, nature, alam semula jadi yang untuk kita letak di ruang rumah sebagainya. Okey, tekan butang carian tu, sebenarnya kita boleh cari. Kalau kita type nama tu, dia kena nama yang betul, kita boleh cari dengan cepat lah. Bagi contoh, cari katalah sword, pedang, SWOR. Itu satu langkahnya. Macam mana kita nak letak item tu? Kita klik drop kat situ. Okey, kemudian kita ambil yang construction sebab kita nak bina bangunan. Kita akan beri masa kepada Aiman untuk bina bangunannya. Kita akan skip video, kita akan percepatkan video. Kita tengok dalam masa tempoh tu. Sebelum tu kita akan tunjukkan basic-basic pergerakan lah untuk menghancur dan membina. Okey, boleh Aiman tunjukkan? Okey, saya akan tunjukkan. Okey, left click untuk kita menghancurkan barang. Okey, contohnya seperti ni. Kalau untuk right click, kita boleh letakkan barang. Okey, macam ni. Sebagai contoh, kalau tengok daripada ni, yang aktif sekarang cursor, tunjuk sini cursor yang ini. Jadi maka letak barang yang tu lah. So kita pastikan kotak-kotak item di bawah tu kita akan letak sesuai lah. So kita akan biarkan Aiman membina dulu. Nanti kita akan tengok dalam tempoh beberapa minit apa yang dia mampu bina. Saya beri tugasan kepadanya untuk membina rumah yang ringkas, simple, tetapi mempunyai ciri-ciri elemen yang selesa lah untuk diguna pakai ataupun didiami. Sebentar tadi saya telah tinggalkan Aiman untuk menyiapkan tugasan beliau. So kita tengok bagaimana keadaan rumahnya. Okey, boleh masuk dalam rumah, tengok. Okey, ini rumahnya. Ada katil, ada kotak, box sebagainya. Boleh buka ke box tu? Boleh. Ini adalah chest untuk simpan barang-barang. Okey. Oh, lah chest. Contoh saya ada simpan gunpowder ni. Okey, kita masuk ke situ. Dan dia tak ada di sini. Tak ada di ruang inventory di bawah ni. Dia telah disimpan dalam ni. Maksudnya mode ini sesuai peralatan ni untuk mode survival kan, betul? Betul. Okey, lampu boleh tutup?
Dia tak boleh tutup, tapi dia boleh musnahkan dia. Maksudnya akan jadi sedikit gelap lah. Betul. Okey, keluar boleh tengok sikit paparan rumah daripada atas. Okey, ini rumahnya. Mode sekarang gelap. Saya nampak kelihatan ada beberapa makhluk di luar tu. Boleh terangkan sikit makhluk-makhluk tersebut? Okey, mula-mula makhluk ni bernama Creeper. Creeper ni kalau kita bermain dalam mode survival, dia akan meletupkan dirinya untuk memusnahkan kita lah. Dia rasa diri dia terancam. Okey, yang seekor lagi ni. Okey, ni nama dia zombie. Dia dalam mode survival dia suka dia akan keluar pada waktu malam dan menyerang kita. Okey, boleh tunjukkan demo sikit bunuh ni? Okey, kita perlu untuk membunuhnya kita boleh pakai sword ni. Kita tekan left click. Nampak merah-merah tu, sampai dia mati macam tu. Okey, nampak dapat apa tu? Ini adalah rotten flesh, macam dia punya Daging. daging zombie ni. Kalau makan dia akan menolak nyawa kita kalau dalam mood survival lah. Okey. Jadi itu saja penerangan ringkas untuk permulaan bagi Minecraft ni, sesuai untuk dimainkan tu. Boleh tunjukkan langkah-langkah untuk save. Pertama tekan escape. Pergi pada save and exit. Tekan save and exit sekali lagi, tunggu seketika. Kemudian nanti sebenarnya bergantung kepada aktiviti ibu bapa ataupun guru lah untuk membuat atau memberikan tugasan pada pelajar. Untuk akan datang, cuba view wall balik. Okey, ini wall ya, maksudnya kita dah savekan wall kita tadi. Klik sekali lagi my wall. Untuk permainan akan datang, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak jemput. Kalau play ni kita akan main secara individu. Yang host ni maksudnya kita akan boleh menggunakan dalam networking sama untuk memastikan ada beberapa orang pelajar ataupun anak-anak kita boleh main berkumpulan untuk buatkan tugasan yang diberikan oleh ibu bapa dan guru lah sempena ni. Tapi harus ingat, dengan ID KPM kita boleh menggunakan permainan Minecraft Education Edition ini special khas untuk anda. So selamat mencuba. Sekian sama saya, Cikgu Muhammad Faruzi, dan juga Aiman Fahan bin Muhammad Faruzi.